Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal membentangkan belanjawan 2025 di Dewan Rakyat petang ini. RTM menerusi semua platform termasuk media sosial dan penstriman RTM Klik akan menyiarkan pembentangan belanjawan 2025 secara langsung. Menurut kenyataan pra-belanjawan 2025 yang disiarkan dalam laman web khas Belanjawan Kementerian Kewangan maklumkan belanjawan 2025 bakal memberi tumpuan pada teras utama kerangka ekonomi madani. Ringgit diniagakan tinggi sedikit berbanding dolar Amerika pada sesi pembukaan pagi tadi. Ia berikutan, peniaga menjangka mata wang tempatan akan diniagakan mendatar selain memberi tumpuan kepada sasaran defisit fiskal tahun depan walaupun bank-bank global terus melaksanakan pelonggaran dasar monetary. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpandangan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan petang ini menjadi agenda utama dengan peniaga dijangka menumpukan perhatian kepada sasaran defisit fiskal tahun depan. Mereka juga akan meneliti langkah-langkah kerajaan yang akan diumumkan untuk mengekalkan kadar pengukuhan fiskal dan pada masa yang sama terus menyokong ekonomi Malaysia. Ya, saudara, program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah berlangsung 3 hari bermula hari ini. Untuk laporan penuh, kita langsung bersama Nora Newman di Kompleks Sukan Likas. Ya, silakan. Baik, program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah telah berlangsung dan para pengunjung mula membanjiri tempat ini seawal pukul 9 pagi tadi. Dan program kali ini merupakan anjuran Pejabat Perdana Menteri PMO melalui unit penyelarasan lonjakan prestasi PACU dengan kerjasama strategik bersama Kerajaan Sabah selaku tuan rumah dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selaku Kementerian Peneraju. Dan difahamkan PMR 2024 Sayangi Sabah ini mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan pengguna bagi mencerminkan manifestasi komitmen kerajaan dalam membantu menangani isu kos sara hidup dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berterusan. Dan juga terdapat 215 perkhidmatan kerajaan terus kepada pengunjung selain memberi tumpuan kepada agenda perpaduan pendidikan dan latihan teknikal termasuk vokasional TVET dan karnival kerjaya, pertanian dan keterjaminan makanan, pendidikan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan kecerdasan buatan AI. Program kali ini juga turut menampilkan jualan produk di bawah kempen Beli Barangan Buatan Malaysia KBBM melibatkan usahawan daripada Kementerian Pembangunan, Perindustrian dan Keusahawanan Sabah MIDI dan usahawan di bawah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA. Selain itu, segmen jualan madani yang menawarkan potongan harga dan tawaran istimewa serta pameran aset-aset kerajaan turut disediakan untuk para pengunjung. Dan saudara, majlis perasmian program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Oktober 2024 bersamaan pada hari esok dan akan turut dihadiri oleh pemimpin tertinggi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Oleh itu saya ingin menyuruh bagi anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu datang, ambillah peluang dan datanglah beramai-ramai untuk mendapatkan info terkini daripada kerajaan. Baik, sekira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Terus setia bersama kami kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita teruskan dengan perkembangan banjir di Perak. Angka penduduk terjejas mencatatkan peningkatan dengan 1,459 individu berada di 11 PPS di 5 daerah. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan berlaku pertambahan penduduk di PPS SMK Sultan Muzaffar Shah 1 di daerah Perak Tengah. Sementara itu, daerah Kuala Kansar masih kekal paling ramai penduduk terjejas iaitu 903 individu daripada 282 keluarga. Penduduk terjejas banjir di Temerloh Pahang berkurangan selepas satu lagi PPS ditutup. Setakat 11 pagi tadi, 1,666 individu masih berada di 8 PPS. Portal Info Bencana JKM memaklumkan PPS Dewan SMK Seri Semantan mencatatkan
Penduduk terjejas paling ramai iaitu 725 orang. Ya, di Selangor, satu PPS dibuka di Dewan Halal Cara Baru Sabak Bernam susulan fenomena air pasang. PPS ini menempatkan 33 penduduk daripada 9 keluarga. Semalam tadi air pasang besar, lebih kurang 5.8 meter. Jadi kami pasukan penyelamat sentiasa bersedia dan kita akan melihat keadaan di kampung-kampung. Parit 16 Tanjung Medan, Kampung Belia 2 dan Kampung Simpang 3 Loji merupakan antara lokasi yang terjejas. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan diluluskan di Dewan Rakyat dengan majoriti lebih 2/3. RUU itu mendapat sokongan 206 ahli parlimen. Yang di-Ketua Dewan Tan Sri Johari Abdul berkata seorang ahli parlimen tidak menyokong, manakala 14 tidak hadir dan seorang wakil rakyat tidak mengundi kerana masih dalam penggantungan. Pindaan antara lain memberikan hak kerakyatan kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh seorang ibu warga negara Malaysia. Bawah undang-undang sedia ada, anak yang dilahirkan di luar negara hanya boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang jika bapanya adalah warga negara. Pindaan bersejarah itu juga menurunkan had umur untuk memohon kewarganegaraan daripada umur 21 tahun kepada 18. Umat Islam disaran menyemarahkan masjid sekitar Putrajaya pada malam Jumaat setiap minggu untuk bersama-sama membaca surah Yasin dan solat hajat berjemaah untuk kesejahteraan Palestin dan Lebanon. Ia juga buat negeri-negeri yang dilanda banjir ketika ini. So itu akan dimulakan minggu ini di masjid-masjid sekitar Putrajaya sebelum diadakan secara besar-besaran di seluruh negara. Kita berdoa dan kita solat hajat ramai-ramai setiap minggu untuk kita memohon kepada Allah moga diberikan perlindungan dan dapat memberikan keamanan kepada saudara kita di Palestin dan semua di seluruh dunia. Namun begitu kita nak lancarkan pada ini supaya solat hajat ini dapat berterusan. Baik, kita beralih ke perkembangan luar negara. Tentera Zionis mendakwa 3 pejuang termasuk pemimpin Hamas, Yahya Sinwar telah terbunuh di Gaza. Yahya Sinwar dikatakan terbunuh dalam satu operasi di selatan Gaza pada Rabu. Berita itu turut dilaporkan media Mesir. Pada peringkat ini, identiti individu itu tidak dapat disahkan. Bagaimanapun, tiada kenyataan rasmi daripada Hamas berhubung perkara itu. Agensi Kerja dan Bantuan PBB bagi Pelarian Palestin UNRWA menafikan dakwaan yang tersebar media sosial seorang kaki tangan agensi itu terbunuh bersama pemimpin Hamas di Gaza. Laporan itu dikecam sebagai sebahagian daripada kempen maklumat palsu untuk menjejaskan agensi dan kaki tangannya. Kata Pesuruhjaya agensi itu, Philip Lazzarini, mengesahkan kaki tangan yang disebut dalam laporan itu masih hidup dan kini menetap di Mesir. Afrika mencatatkan 50 kematian baru akibat Mpox pada minggu lepas. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 1,100 kematian sejak awal tahun ini. Ketua Pengarah Afrika CDC, John Kaseya berkata, tahun ini sebanyak 42,438 kes Mpox telah direkodkan di 18 negara Afrika. Kira-kira 3,051 kes baru direkodkan pada minggu lepas dengan wabak baru dilaporkan di Zimbabwe dan Zambia.
Taikun hartanah Vietnam Truong My Lan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan itu dibuat sebuah mahkamah di Ho Chi Minh dalam perbicaraan kedua berkaitan dengan kes penipuan kewangan terbesar dalam sejarah negara itu. Pengerusi syarikat hartanah Van Ting Pat didapati bersalah melakukan pengubahan wang haram dengan nilai hampir 18 bilion dolar Amerika selain memperoleh harta bernilai 1.2 bilion dolar secara tidak sah dan pemindahan wang antarabangsa secara haram sebanyak 4.5 bilion dolar. Tular, kononnya permohonan bantuan barang dapur RM300 dibuka kerajaan. Caranya mudah, mereka hanya perlu klik pautan yang diberi. Di situ, mereka dikehendaki mengisi butiran diri dan hanya perlu tunggu bantuan tiba. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Ini kerana tiada skim bantuan seumpama diperkenal kerajaan. Laman sesawang yang disediakan juga meragukan. Selain alamatnya tak sama, butiran yang dipapar juga pelik. Individu yang memberi maklumat diminta berisiko jadi mangsa penipuan dan kecurian data. Silap-silap bukan bantuan diterima. Sebaliknya, wang simpanan lesap dikebas sindiket penipuan. Bagi mengelak jadi mangsa, orang ramai disaran hanya layari laman sesawang rasmi. Sebagai alternatif, pemohon juga boleh hadir ke pejabat LHDN. Usah jadi mangsa, tak perlu tambah bilangan mangsa dengan kongsi video sama. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Beralih ke sukan. Kepimpinan baru Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA dilihat mampu membawa pasukan KL City FC ke tahap yang lebih membanggakan. Penaungnya Fahmi Fadil turut bersedia membantu terutama berkaitan kewangan serta prestasi pasukan. Beliau yang juga Menteri Komunikasi yakin Presiden KLFA yang baru Syed Yazid Syed Omar mampu menguruskan entiti itu dengan baik. Ada beberapa aspek pengurusan tata kelola atau takbir urus yang perlu ditambah baik. Sejujurnya sekiranya diuruskan dengan baik, saya percaya KL City wajar berada dalam top 5 Liga. Tapi kita akan berusaha mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Beliau turut memaklumkan beberapa pihak juga telah menyatakan minat untuk menaja persatuan serta pasukan bola sepak ini namun masih lagi dalam perbincangan. Sementara itu, Presiden KLFA memberi jaminan untuk menyelesaikan baki tunggakan gaji kaki tangan serta pemain hujung bulan ini. Untuk tahun ni, musim ni, tunggakan 3 bulan setengah. 3 bulan setengah masih tertunggak lagi lah. Kita akan selesaikan yang macam saya cakap tadi, lagi 1 bulan. Di mana kita dapat duit daripada bandaraya sebanyak 1 juta. Yang itu yang kita minta daripada corporate lah untuk sponsor. Jadi daripada situ kita akan buat pembayaran gaji yang tertunggak. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu terdapat beberapa syarikat korporat yang tampil untuk menjadi penaja pasukan sehingga tamat musim ini. Pendahulu barisan pemain KL City mula menerima sebahagian tunggakan gaji beserta KWSP dan Perkeso setelah Syed Yazid diangkat sebagai Presiden KLFA. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.